Hai murid-murid, salam sejahtera semua. Apa khabar? Cikgu harap semua murid dalam keadaan baik, sihat, gembira dan bersemangat untuk belajar. Hari ini kita akan teruskan dengan subjek pendidikan moral di bawah tajuk ajaran agama mesti diamalkan. Amalan murni masyarakat harmoni. Jadi, cikgu harap semua murid telah bersedia. Murid-murid, lihat dalam buku teks pendidikan moral muka surat 6. Siapakah lelaki ini? Beliau adalah doktor perubatan yang bernama Lim Tek Sing. Dr. Lim Tek Sing adalah beragama Buddha dan salah satu ajaran agama Buddha adalah untuk membantu mereka yang kurang bernasib baik. Dr. Lim mengatakan bahawa beliau mengamalkan ajaran ini dengan penuh taat setia. Sebagai contohnya, doktor membantu anggota masyarakat yang susah dengan memberikan sumbangan. Sumbangan di sini mungkin bermaksud dari segi keuangan, tenaga, makanan dan minuman. Dr. Lim juga berasa sangat gembira dan berpuas hati dengan amalan yang membantu orang lain dan menyebabkan beliau berasa sangat gembira. Siapakah wanita ini? Beliau adalah Josephine, seorang guru yang bertugas mengajar di sebuah sekolah di sebuah kampung. Cikgu Josephine beragama Kristian. Menurut kata Cikgu Josephine, ajaran Kristian menyuruh umatnya melayan setiap anggota masyarakat secara adil dan hidup dengan aman damai. Cikgu Josephine mengamalkan ajaran tersebut tanpa mengira agama dan bangsa supaya dapat mewujudkan masyarakat yang lebih harmoni dan sejahtera di kampung mereka. Siapakah lelaki ini? Beliau adalah Encik Gopal, seorang pegawai polis. Encik Gopal beragama Hindu. Dalam ajaran agama Hindu, menekankan bahawa perbuatan dan kelakuan seseorang akan menentukan kehidupan mereka di masa hadapan. Jadi, Encik Gopal sentiasa memastikan beliau melakukan perbuatan baik dan benar apabila berhubung ataupun berjumpa dengan setiap anggota masyarakat dalam kehidupan seharian. Jadi, murid-murid, di sini kita dapat menyatakan bahawa setiap agama yang diajar menekankan perbuatan yang baik, sikap bantu-membantu dan menolong anggota masyarakat dengan adil tanpa mengira bangsa dan agama. Apa tujuannya murid-murid? Dan mengapa kita perlu mengamalkan ajaran yang diajar oleh agama kita? Ya, sangat penting untuk kita mengamalkan ajaran yang baik dari ajaran agama yang kita anuti supaya kehidupan kita akan lebih harmoni, bahagia, gembira dalam satu masyarakat yang adil dan saksama. Murid-murid, lihat latihan yang telah cikgu sediakan. Nombor 1. Tuliskan ajaran setiap agama dalam bentuk carta alih. Tadi kita telah belajar mengenai ajaran agama dari 3 orang yang berbeza iaitu Dr. Lim, Cikgu Josephine dan Encik Gopal. Jadi, kamu digendaki untuk mengisikan carta alih dengan ajaran agama dan apa perbuatan diajar oleh setiap agama tersebut.
Kita lihat soalan yang kedua. Apakah amalan dari ajaran agama yang diamalkan oleh keluarga kamu? Tuliskan dalam bentuk peta minda. Jadi, apa amalan ajaran agama yang diamalkan oleh keluarga saya? Sekiranya kamu beragama Hindu, apakah amalan dari ajaran agama Hindu yang diamalkan oleh keluarga kamu? Jadi, kamu tuliskan jawapan dalam bentuk peta minda seperti contoh yang cikgu berikan. Murid-murid, mari kita lihat mengenai amalan murni masyarakat harmoni. Di dalam gambar yang ditunjukkan, terdapat maklumat mengenai amalan, ajaran agama dan kepercayaan dalam masyarakat kamu. Jadi, kamu dikehendaki untuk membaca setiap maklumat dan menuliskan jawapan berdasarkan amalan ajaran agama yang kamu ketahui di dalam masyarakat kamu. Mengapa setiap amalan ajaran agama dan kepercayaan dalam masyarakat amat penting? Kenapa ya murid-murid? Apakah perasaan kamu apabila dapat mengamalkan ajaran agama dan kepercayaan dalam masyarakat? Seperti yang kita tahu, masyarakat kita terdiri daripada berbilang kaum, agama, bangsa dan kepercayaan. Jadi, amalan murni yang kita amalkan dari setiap ajaran agama yang kita anuti amat penting untuk menghasilkan satu masyarakat yang harmoni, iaitu masyarakat yang bersatu padu, bermuafakat, saling hormat menghormati dan saling bantu-membantu. Sekiranya masyarakat kita hidup dalam harmoni, pastilah kehidupan kita akan menjadi lebih baik dan sempurna. Murid-murid, kita telah belajar apabila kita mengamalkan ajaran agama yang baik, kita akan dapat melahirkan satu masyarakat yang harmoni apabila kita tinggal bersama-sama. Jadi, cikgu hendak murid-murid lihat pula situasi yang ada di dalam latihan ini. Sebagai anggota masyarakat, kamu mengamalkan ajaran agama dan kepercayaan pada setiap masa. Jelaskan kesan amalan ajaran kamu dengan melengkapkan peta minda di bawah. Jadi, murid-murid dikehendaki untuk membuat atau melengkapkan peta minda berdasarkan soalan, iaitu saya mengamalkan ajaran agama dan kepercayaan. Jadi, murid-murid tulis 4 kesan yang kamu boleh dapat apabila kamu mengamalkan amalan ajaran agama dan juga kepercayaan masing-masing. Cuba lihat situasi 3. Apakah kesannya kepada masyarakat jika kamu tidak mengamalkan ajaran agama dan kepercayaan? Jadi, murid-murid boleh senaraikan apakah kesannya kepada masyarakat kita jika kita tidak mengamalkan ajaran agama dan kepercayaan. Jadi, cikgu harap kamu telah faham apakah dan bagaimanakah untuk menjawab kedua-dua soalan ini. Akhir kata, ingat ya murid-murid, ajaran agama adalah tunjang masyarakat untuk kita melahirkan satu masyarakat yang harmoni dan bersatu padu. Jadi, hingga kita berjumpa lagi, happy learning, stay safe, kita jaga kita dan bye dari Madam Rosita.